آلين الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم سيدنا مولانا محمد قبل الآخرة من الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sallam. Iza waqa'a minka zambun. Situ. Fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamah ma'a rabbi. Faqad yakunu zalika akhiru zambi qaddira alaih. Apabila jatuh daripadamu dosa, maka jangan kerana ada yang demikian itu akan sebab memutuskan asamu daripada hasil istiqamah serta Tuhan. Maka terkadang adalah demikian itu kesudahan dosa yang ditakdirkan atasmu. Al-Arif Billah Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari kata sallallahu alaihi wasallam menarik perhatian kita supaya berhati-hati dalam keadaan sedemikian. Sebab kalau tidak dia boleh gelincir. Ya. Bisikan-bisikan syaitan mengganggu di waktu ini. Bila kita buat dosa, itulah habislah. Ya. Mana jangan kita berputus asa dalam ketika kita melakukan perkara tersebut. Kadang-kadang kita tersalah, tergelincir. Maka adab dia kalau kita tergelincir, perhatilah. Hakikat dia ialah Tuhan mengizharkan sifat dia. Apa dia? Al-Qahru. Dia maha keras. Ya, hebat kita alim macam mana hebat pun kuarak. Dia kata jatuh. Ya, terkena maksiat. Tak boleh elak. Kita nak kontrol, tak boleh kontrol. Sebab apa? Sebab hakikatnya, dia mengizharkan nama dia. Al-Qahar. Itu apa dalam matan yang mula-mula dia sebut kan? Matan yang pertama segitu. Min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalan. Min alamatil i'timadi 'ala al-amal sengaja bertanda orang yang berpegang kepada amal, dia tidak berpegang kepada Allah Taala batin dia. Silap itu. Apa tanda dia? Nuqsanur raja' inda wujudiz zalan. Ya, perasaan dia kurang harap ketika dia apa? Tergelincir. Ketika ni orang kalau macam ni dia taat, dia rasa bangga. Dia buat taat, wah dia rasa hebat, dia rasa dia handal. Kali jatuh termenung. Atau silap. Dia dalam taat, kita punya adab apa? Memandang kurnia Tuhan. Mujur Tuhan beri kita. Mujur dipilih kita jadi orang boleh ibadat boleh taat. Kalau tutup pintu hati kita, habis. Na'udzubillah. Ya, tu pihak dia boleh buat apa dia nak buat. Ya. Maknanya, pandang situ. Bila terkena saja kegelinciran, maksiat, kemungkaran, dia akan putus asa. Itu tanda waktu tak betul perjalanan dia. Yang dikendaki bila kita terkena je maksiat, perhati pertama ini Tuhan mentajalikan kebesaran dia. Apa dia? Dia kata jatuh kita pun tak boleh elak. Habis. Segi syariat, wajib segera kita bertaubat. Taubat kena segera, kemudian pandang ini semua hakikat adalah Tuhan mentajalikan kebesaran dia. Kenapa pula Tuhan gerakkan orang tu buat benda tak baik? Itu jangan tanya. Itulah Tuhan. Ya, la yus'alu amma yaf'al. Kamu jangan tanya apa dia buat. Itu Quran sebut kan. Bahkan wahum yus'alun. Mereka tu akan ditanya. Kita yang akan ditanya sebab kita duduk bawah pemerintahan dia. Dia tak layak ditanya. Kalau Tuhan boleh dikomit, itu bukan Tuhan. Kalau nak buat satu urusan, kena mesyuarat, kena bincang, ambil pandangan, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Allah Ta'ala dia buat apa dia nak. Itu baru dipanggil Tuhan. Tidak ada siapa kontrol dia. Itu baru dia panggil sifat ketuhanan. Maknanya apa? Dia boleh buat fa'alu lima yurid. Dia buat apa dia nak. Tak ada siapa boleh kontrol dia. Dia yang mengontrol, bukan dia dikontrol. Dia yang menjaga, bukan dia dijaga.
Dia yang mengawasi dan memiliki, bukan dia dimiliki oleh sesiapa. Dia tempat tumpuan, bukan dia bertumpu pada orang. Dia tidak terikat, bahkan kita yang terikat dengan dia. Dia terlepas daripada segala. Itulah makna ketuhanan sebenarnya. Sebab tu makna ni tak ada pada orang lain. Makna ini tidak ada pada satu zat yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja mempunyai jawatan makna ketuhanan. Dia tunggal dalam ketuhanan dia. La ilaha illallah. Tiada bersifat ketuhanan illallah, isbat, melainkan dia. Dia saja mempunyai makna ketuhanan. Itu dia. Jadi hakikat dia rahsia bila terkena seorang taat, dia kena pandang sebelah tu gerak dari Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi dia. Kalau sebalik kena, maknanya sebenarnya Tuhan apa nak tunjukkan kekerasan dia, kehaibatan ni. Kalau lebay sangat, alim sangat, Tuhan pusing sekejap kan. Ya, dia pusingnya hati kita kejap dah. Lepas tu kaedah dia, asyaddu taqwa, asyaddu syahwah. Lagi kuat orang tu bertakwa, lagi kuat nafsu syaitan dia syahwat, lagi kuat Tuhan uji dia. Kadang terlintas benda bukan tak patut, atau saja Tuhan nak uji dia. Sebab kena bergantung dengan dia, kena minta pertolongan dengan dia. Jangan nampak hebat kita, alim itu banyak, tu habis babas ni. Jadi bila terkena saja iza waqa'a minka zambun, bila terkena saja dosa, fala yakun sababan, maka jangan jadi sebab liyak sikah, menjadikan kamu putus asa min husulil istiqamah, dari menghasilkan istiqamah. Ya, bila kena je dosa tu, biar aku ni. Jangan. Dia punya adab apabila berdosa, cepat kita istighfar dan taubat. Jangan tangguh. Kalau tangguh, nama lagi besar dosa. Menangguhkan taubat merupakan dosa yang lain pula. Zambun mustaqil lah. Dosa yang berasing. Lagi lama ditangguh, lagi dosa tu besar-besar. Peranan syariat apa? Cepat bertobat. Istighfar, bertobat untuk kita bersihkan dalam. Adapun pandangan hakikat, pandang Tuhan menunjukkan kebesaran dia. Kita jaga pun dia kata jatuh, mesti jatuh. Itu. Satu. Yang kedua kata, pakat yakunu zalika akhiru zambin qaddira alaik. Mungkin itulah dosa akhir untuk kita. Kena rasa begitu. Bila terkena dosa, kita bertobat, mungkin depan ni kita balik menghadap Allah Ta'ala. Kita rasa tiap-tiap kali tersilap, kita rasa begitu. Mudah-mudahan inilah, selepas kita bertobat, mudah-mudahan inilah dosaku yang akhir. Lepas tu kita pun baliklah berangkat. Macam mana tongkat lama-lama tongkat langit. Makin lama makin dekat kita. Senapas demi senapas. Tunggu masa ni. Allah. Jangan pegangan dia nak duduk lama atas dunia. Bukan tempat duduk lama. Dunia bukan tempat nak duduk lama. Bukan negeri, bukan watan. Kebarang kitab apa? Imam Ghazali punya kitab Syarah Dalilul Falihin, Riyadhus Salihin kan. Belakang tu dalam kitab Arab Hasan dia tulis syair. Inna lillahi ibadun futana. Inna lillah, sungguhnya ada bagi Ta'ala tu ibadun, hamba, futana, yang cerdik, yang pintar, bijak, bistari, apa lagi nak bagi nama begini, yang pandai cerdik. Apa sifat dia? Taraku dunia wa hu fitnah. Wa khafu fitnah. Mereka meninggalkan akan dunia apa? Sebab takut akan fitnah. Besar tak besar fitnah dunia. Besar. Semua sudut yang masuk. Manusia boleh bergaduh adik-adik ke dunia. Manusia boleh lupa Tuhan ke dunia. Manusia tak kenal Tuhan ke dunia. Akhirnya jual agama pun ke dunia. Semua berlaku. Semua kes ada berlaku. Dia bergaduh sebab dunia ada. Ada satu tempat dia beradik kan. Bila persalinan tanah tu nak salin nama, adik dia kata abang bubur nama, abang dia kata apa? Tak apalah, bubur je nama kau pun tak apa. Kau tak tahu tanah aku gitu. Kan? Kali bila berlaku pengambilan tanah, nak dekat 1 juta harga. Adik buat senyap. Abang kata, mana duitnya? Tengok atas geran nama siapa kata. Wah. Itu adik dengan abang. Adik dengan abang. Dia nampak duit, dah kata-kata gibu mati dia gelap. Kan? Sebab apa gelap? Gelap hati. Allah. Sikit kita makan hak orang dah biar. Kullu lahmin nabata minas suqti pannaru aulabi. Tiap-tiap daging
yang tumbuh dari rezeki yang haram, walaupun sikit aja. Dia tak tobat, dia mati. Panaru aulabi, neraka tempat dia layak bagi dia. Dia akan disumbat ke sana. Tapi udah kena nampak dunia, dah gelap mata. Jaga. Sebab tu maknanya kita banyak minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Ya. Nak kata dengan ilmu saja, banyak orang alim babas. Banyak orang alim babas. Tak ada ilmu tu lagi babas. Dulu lagi babas. Wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, amal yang mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Berdalilkan hadis Nabi SAW, kum fasalli fa innaka lam tusalli aw qama qad. Satu hari Nabi duduk, seorang bersemayang di masjid, Nabi berhati dia semayang. Hubung semayang dia silap. Lepas dia semayang dia nak salam dengan Nabi, Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli, mutat semayang lagi, Nabi kata. Dia bangun semayang lagi, tak kena lagi tumakninah, tak ada dan sebagainya. Itu tak ada ilmu, down awal lagi dah. Ada ilmu pula, dia main sini kau dia terbalik juga. Sebab dengan ilmu saja dia tak cukup. Dia kena beramal. Dengan amal saja dia tak cukup. Mesti dia ikhlas. Allah Ta'ala. Jadi ikhlas bersih, barulah dia selamat. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas ni benda mesti diadunkan. Dia akan jadi makna benda yang berharga, makanan yang lazat, maknanya qutul arwah. Ini Syekh Ibn Athaillah Sakandari tarik perhatian kita. Kebanyakan orang begitu kan. Dia jatuhkan dia termenung. Oi, malu aku kat orang. Dia keluar tu. Dia malu kat orang, bukan malu kat Allah Ta'ala. Ya, situ dah jauh babas. Dia kena malu hanya dengan Allah Ta'ala, bukan dengan orang. Orang boleh tolong apa kita sana dan dia pun terlepas atau tidak. Apabila jatuh daripadamu dosa, maka jangan kerana ada yang demikian itu akan sebab memutus asamu daripada hasil istiqamah serta Tuhanmu. Maka terkadang ada lain demikian tu dosa tu, kesudahan dosa yang ditakdirkan atas. Mungkin dosa ini dosa akhir begitu. Ya, cepatlah kita bertaubat, mudah-mudahan habis selesai, kembalilah dia menghadap Allah dalam keadaan bersih. Nak balik kena bersih, kalau tak bersih pun kan. Innahu may ya'ti rabba mujriman fali annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Firman Allah Ta'ala maksudnya apa? Innahu may ya'ti rabba mujriman. Pada siapa yang balik menghadap Tuhan ini berkubang dengan dosa kan. Ya, bertepek, berlonggok dosa dia, apa dia kerja atas dunia tak tahu. Baju dia dibasuh hari-hari. Badan dia dibasuh hari-hari, mandi pagi, petang, malam. Kenderaan dia batang kotor dia pergi basuh kan. Tak yuska. Tapi dalam tempat tidik Tuhan dia biarkan. Dosa maksiat berkubang dia biar. Bali annahu jahannam, disediakan neraka jahannam untuk maka apabila jatuh daripada hamba itu dosa, ya, siapa yang tak berdosa kan? Nabi dan Rasul dia maksud. Betul para awliya dalam munajat dia tadarruk dia dengan Tuhan, ya Allah, dosaku lebih banyak daripada pasir yang melata di muka bumi. Itu para awliya kan? Kita ni Allah alam lagi teruk lah kan? Para wali mengadu hal begitu sekali dengan Allah Ta'ala. Maka apabila jatuhlah daripada hamba itu dosa, maka segianya bagi hamba itu menyegerakan taubat. Mana sewajibnya dia pantas bertaubat. Dia jangan simpan nama tu. Ya. Mana tiap-tiap maksiat wajib dicuci balik. Wajib dibersihkan. Sebab dia penyakit. Dikun lida'in dawa patadawa. Tiap-tiap penyakit ada obat dia. Ubat dosa apa dia ubat dia? Istighfar wa taubah. Inna sikala zunub tamna'u ila masyila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa itu menyekat kamu daripada mendekatkan diri kepada Allah. Disipir dia mudah kan? 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Dia tak boleh jawab. 3 kali 3, 18. Itu jawab dia takkan berubah sampai kiamat. Begitulah maknanya. Sikala zunub, dia punya apa kesan dia? Tamna' min masyila ta'atillah. Bila kita buat dosa tak taubat dia akan jadi sekat kita terhijab dengan Tuhan. Tak boleh. Dia tak basuh kan, dia kotor, dia tak boleh masuk hadrat Tuhan, Tuhan tak izinkan. Sebab tu hati dia tak boleh nak pergi ke Tuhan, dia malas. Ya, dia tahu kan tak belajar. Kan? Dia tak boleh nak buat jam. Ya, perasaan tu nak tapi tak boleh buat. Dia jam, orang lain buat boleh, kenapa tak boleh? Sikala zunub. Sebenarnya dosa dia, berat dosa tertekan dia. Kan?
Kenderaan bila berat naik berjalan mana boleh laju tuan. Kan? Kita naik basikal, naik bukit kayu, trailer naik bukit. Lebih kurang sama ni kan. Kalau trailer dia naik bukit, barang banyak kan. Banyak berat barang. Sebab dia nak laju dia kena ringan. Sebab bila ada perlumbaan motosikal ke apa, semua unsur dia ringan kan. Bisikal racing boleh angkat sebelah tangan. Kan? Mereka Sudiman boleh angkat. Kan? Bisikal tua sebelah tangan dia. Unsur ringan. Sebab tu bila kita ringan dengan dunia, ringan dengan makhluk, laju kita menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Tapi kita beratkan kita dengan dunia, sana cangkuk, sini cangkuk, sana kait, sini ikat. Tak boleh jalan gitu. Ya, dunia tarik pangkat, tarik jawatan, nama orang tu nak dinaik habis. Lepas tu tengok sirah di awal Islam, siapa yang cepat menerima? Orang yang tidak ada alaqah bil khalaik. Sahabat-sahabat yang tak ada kepentingan apa. Cepat dimasukkan hamba. Bunyi hamba, tapi itulah orang yang paling hebat. Yang ada jawatan yang fikir sana fikir sini, lambat. Kan? Dalam perjuangan pun macam tu. Kan? Dia nak menang, orang main masuk. Mula-mula mana panjang pokok kelapa tu, kurang orang. Ni bersusah ni payah. Ada senang-senang orang ramai. Itulah kaedah dia begitu. Ya, kaedah dia begitu tuan-tuan. Allah. Adik sepir dia apa? Bila kita rasa berat nak beribadat, zikir dia rasa malas, baca Quran dia rasa lembab, tak ada apa jawapan dia. Memang dia berat, dosa dah bertimbun tu mana. Itu saja. Dia tak ada jawapan lain. Siqal dzunub ni mungkin. Beratnya dosa tu menekan kamu sehingga kamu tak boleh nak berjalan pantas menuju ke hadirat Tuhan. Jangan tunggu lama lagi. Cepat kena taubat. Baik Imam Ghazali sebut dalam Minhaj, orang yang melewat-lewatkan taubat sama lah seorang yang ada sebatang pohon di depan rumah dia. Katalah pohon apa tuan-tuan? Rambutan. Rambutan apa? Rambutan jantan. Orang berbunga di action betul, habis tak ada buah. Kan, 2-3 trip orang berbuah sama sebaya dengan dia, tak berbuah, rupa jantan. Kita kata nantilah tahun depan untuk kita kat. Bila tahun depan pokok makin apa? Makin besar, akar ni makin apa? Makin dalam. Lagi sukar kita nak cabut. Itu maksud dia. Dosa kalau kita tangguh macam itulah dia. Makin lama dia makin sedap. Makin mendapat tempat dalam hati kita. Dulu rasa takut, sekarang dah rasa sedap pula. Itu lagi bahaya. Dia dapat dia Tuhan pusingkan dosa sepatutnya takut, dia dah rasa sedap. Itu habis tu. Itu dia panggil golongan, masuk golongan Herman. Dan Tuhan dah tak tolong itu, Tuhan biar bahaya tu. Batu dosa ni kita rasa cemas. Ansarrat wa hasanatu wa sa'atu fa anta mu'min. Bila kamu rasa seronok melakukan amal saleh sebab dia mendapat redha Tuhan ada dalam tu. Dan bila kamu rasa dosa, rasa cemas, takut sebab taubat, fa anta mu'min. Itu menandakan kamu tu mukmin sebenar, kata Rasulullah SAW. Ya, mana dia ada rasa. Begitulah maksudnya. Jadi bila kita rasa nak buat ibadat kan berat, ni kena cek balik lah. Lepas tu suruh kita muhasabah. Ya, sentiasa muhasabah, kira balik. Maka sebagiannya bagi hamba itu menyegerakan kepada taubat dan jangan diputuskan dengan sebab jatuhnya mana berlaku dalam ni. Itu daripada istiqamah. Dengan sebab tak kena dosa tadi, kita dah rasa macam apa? Hilang istiqamah kita mana. Dah jadi mana tergendala, macam putus asa. Jangan. Itu kalau macam tu bersorak syaitan. Suka dia. Serta Tuhan, kerana bahawasanya orang yang berdiri serta dosanya itu diseksa padanya. Satu orang yang berdiri dengan dosa, mana duduk berkubang dengan dosa, dia tak nak bersihkan. Jawab dia tadi, fa innahu jahannam. Neraka jahannam dia sedia, na'udzubillah. Maka hakul maula atasmu. Dalam maksiat itu apa? Taubat. Hak kita kepada Ta'ala, bila tersilap, cepat minta ampun. Cepat bertaubat. Dan istighfar. Dua wajib. Astaghfirullah, satu. Wa atubu ilai, dua. Apa dalam besok? Istighfar bermakna talabul maghfirah. Ya, istighfar. Sin dengan ta, dia panggil sin tali talab. Apa makna istighfar? Talabul maghfirah. Makna istighfar ialah talabul maghfirah, memohon, merayu, meminta kemaafan dari Allah. Adapun taubat lain. Dua wajib. Taubat mana dia kena apa? Cukup syarat dia. Pertama, an-nadam. An-nadam huwa taubah. Kata Nabi, penyesalan adalah taubat. Lepas tu kalau kita buka dalam Minhaj, karangan akhir Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, nak datangkan an-nadam tu, mukaddimah dia kena ada. Bukan senang.
Ya, nak datangkan penyesalan, rasa takut tu, bukan senang tu, nak istihdarkan tu. Kena sebut azab Tuhan, kena sebut orang buat dosa ni dapat laknat Tuhan, murka Tuhan, besok digendam dalam neraka. Banyak, sampai dia rasa takut. Sampai hati tu rasa takut, kecut betul, baru timbul sifat an-nadam, sesal. Kalau segala astagfirullahalazim, suratun fi taubah, taubatul kazib, kata Sayyidina Ali. Kau bertaubat, nengano sebelah, itu taubat membohong, kata Sayyidina Ali. Yang mulutnya astagfirullah. Kena sebut betul. Dia nak angka banyak kan? Astagfirullah. Itu taubat pembohong, kata Sayyidina Ali. Ya, taubat betul-betul kena hadapkan diri kepada Ta'ala. Ya, betul-betul merasa hina dengan dosa kita, takut kita dengan Tuhan. Minta raya betul keampunan. Ya, lepas tu at-taubah, sesal. Kena nadam sesal. Sebab tu dalam Tajil Arus dia kata, kalau kamu nak tengok muka orang bertaubat, orang yang berkahwin, dah lama dah 10 tahun tak dapat anak. Tiba-tiba dapat anak seorang Tuhan bagi. Anak dia pula cantik, dah besar pula rajin, semua orang puji. Aksiden bam, meninggal anak dia. Ya, anak dia meninggal. Dia punya, bila berlaku bila pada hari perayaan, kan, hari raya ke, orang lain bawa anak, tengok muka dia. Dia teringat anak dia, itu muka orang taubat dia tu. Wajah taib, wajah orang taubat. Mana kita rasa apa, betul-betul menyesal. Ni rasa Haji Selamba yang tu kan. Itu dia taubat main-main kan. Ya. Taubat sebenarnya biar sampai kalau wali apa, menitis air mata, tanda dia bertaubat. Baru Tuhan terima. Kalau betul syarat dia, maka Tuhan terima. Bersih. At-taib minaz dzam kama la dzambana. Orang betul bertaubat ni semua tak ada dosa, bersih, Tuhan sapu habis. Bukan main-main orang taubat susah je. Tapi kena betul-betul syarat dia. An-nadam wa taubah. Kemudian al-iqla', kena cabut, kena buang. Apa yang dia buat dosa tu kena tinggal, jangan diulang lagi. Kemudian al-azm, azam, jangan ulang lagi. Ketika dia bertaubat tu, 3 rukun tu ada, dia dengan Tuhan sah taubat dia. Kalau dengan orang pula kena tambah lagi 1 rukun. Istihlal kena minta halal. Ya, apa kita tercakap orang, terkata orang, ambil hak orang, pergi pulang balik lah. Kalau tidak tak sah ni, berat. Kalau berkait dengan orang lagi berat kan. Tak maaf tuan ni, saya dulu masa dulu ada ambil tuan punya. Kau ambil aku punya buah ni dulu. Aku tak maafkan. Macam sangkut. Akhirat sangkut kan. Tu hak dia. Tentang hak kita dengan orang tu nasib. Kalau dia ampun, dapat lagi tu. Kalau dia kata tak, aku nak tuntut akhirat. Sikit je tuan, tak, aku nak tuntut. Nak kena. Jawab lah. Berat dengan orang ni tuan-tuan. Allah Ta'ala dia maha pemurah, maha yang maha pengampun, Ghaffar, maha pengampun. InsyaAllah itu sungguh dia bagi. Tapi dengan orang ni berat. Kalau dia kata dia nak tuntut sana, kena kita. Itu yang bahaya. Allah. Lepas tu Imam Ghazali kata apa? Standby banyak amal saleh. Kena banyak amal saleh, kena banyak tuan-tuan. Quran suruh kan, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba kamu lakukan kebajikan. Banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sembahyang sunat, buat kebajikan. Kena banyak. Sebab apa kita nak standby ni? Takut dekat sana besok ada kes dengan orang, kita nak tolak ni. Takut tolak-tolak tak dan berat je. Pernah hadir orang muflis atau dukun muflis, kau kenal tak orang muflis? Sahabat kata man la dirhamalahu wala mata. Wan tak ada dirham, tak ada tu benda muflis. Bukan, tu muflis dunia. Ini muflis akhirat. Aku nak cerita kata Rasulullah SAW. Orang yang ada amal, ada semayang, ada puasa, ada macam-macam ibadat. Tapi dia ada kes dengan orang. Wa syatama haza wa qazafa haza. Dia fitnah orang sana, dia fitnah orang sini kan. Makin ahli politik lagi dia tuan-tuan. Ahli politik yang tak betul. Kan? Wah, macam-macam dia kata orang sana. Dia fitnah sana, buat berita, ngarut-ngarut. Tu semua berat. Besok akhirat dia kena jawab. Ya, jawab dia apa? Kena tolak amalan ni. Ya, dia kena tolak, amalan kena cover. Masukkan amalan dia ke dalam timbangan orang yang dia zalimi, dia kata, dia fitnah dan sebagainya. Tolak. Kalau selesai, alhamdulillah. Kalau sangkut, habis. Tolak, dah habis. Dia pula jadi malah nak buat amal, habis. Tolak sikit, dah habis. Bila tak selesai, pusing. Dosa kawan termasuk dalam mizan neraca dia. Lalu, fa'ulqiya finnar, dia dihumban ke dalam neraka. Ya. Itu besar. Allah. Itu kalau berkait dengan orang. Dan lagi satu paling besar kali, dia kena 5 syarat. Apa dia syarat dia boleh? Kena mengucap balik kalau dosa dia membatalkan akidah. Ya, murtad dan sebagainya,
Maka tak memada dengan taubat kita, dia kena ucapan 2 kalimah syahadah balik. Pusing balik masuk Islam balik mana. Baru dia sah. Ya, itu dia antara berat. Memandangkan benda tu dia suruh kita jaga-jagalah. Serta istiqamah, mana tetap di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berpandukan kepada panduan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka jikalau berbuat engkau demikian itu, nasai diterima engkau. Ya, kalau begitulah keadaan kita, jaga betul duduk di atas sunnah Nabi SAW, istiqamah. Kalau kena cepat maksiat, cepat kita kembali, insya-Allah kita masuk orang yang diterima oleh Allah Taala. Ya, kalau tidak kena reject, takut, na'udzubillah. Dan kata Syekh Ibnu Arabi rahimallahu taala radhiyallahu anhu, apabila banyak atasmu lupa dan banyak tidur, kejap tidur. Tidur paling teruk mana tuan? Tidur paling teruk kan? Depan kitab. Depan kitab dia tidur. Itu paling teruk. Allah, dah ada tempat lain nak tidur. Pada depan kitab dia tidur. Allah. Dan banyak tidur. Arwah Profesor Dr. Harundin dikira kan ni. Dikira kita tidur ni. Kalau setengah hari ni, tengok kalau umur 60, tidur je 10 tahun. Tidur je 10 tahun. Allah. Kita tengok pun kata malu kan ni. Banyak nak tidur. Dia semua ni benda kurang. Benda suruh kurang, kita pergi lebih, habislah tak kena. Tiun dia tak kena. Makan suruh kurang. Kurang. Bukan tolak, kena kurang. Tak makan tu tak tidur tak boleh. Sebab kita bukan malaikat. Malaikat memang dia tak makan dan tak tidur. Kita tapi jangan lebih. Ambil sekadar dia. Betul dalam suruh memang dia had cantik. Yang makan sekadar, tidur sekadar je, baru dia cepat. Jangan berat sangat. Kalau banyak berat dengan tidur, berat dengan makan, awak dia tak boleh berjalan. Rohani kita jam kan. Ni tidur awal, bangun lewat. Kalau tidur lewat lain, ni tidur awal, bangun lewat. Allah. Lepas tu tunggu ni Aziz dia ada satu ceramah tu, dia kata satu hadis Rasulullah SAW. Kan? Bila seorang tu terjaga je malam, dia tak nak bangun. Maka pabala syaitanu fi uznai. Syaitan kencing kat telinga ni. Ingat tuan-tuan ni, kalau kita buka mata pukul 4 nak bangun. Kalau tidak akan syaitan kencing. Atau sabu je kepala. Boleh kena kencing dengan syaitan. Bangun awal. Dapat kalau kita nak menuntut benda ketinggian di sisi Ta'ala. Man talabal ula sahiran layali. Siapa menuntut makam ketinggian dengan Allah Ta'ala, dia kena malam berjaga. Maruzika halawatul munajah zala anhun naum. Barang siapa yang dah direzekikan kemanisan berdamping diri dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, maka zala anhun naum, hilang mengantuk dia. Dia lazat, anak beribadat sampai berlazat dengan Allah Ta'ala. Kalau belum lagi bahaya. Dia punya benteng tak kuat. Betul orang dapat lazat billah dengan Ta'ala, lazat lain dia habis. Baru desar duduk makamul zuhdi, makamul war'i, baru desar duduk. Kalau tak duduk lagi makam tak, dia tahu je lah. Kalau mengajar pun dia boleh cerita. Dia mesti ambil kelazatan ma'allah. Sebagaimana Nabi Daud dipesan kepada Ta'ala, ya Daud, bi falyafrahu. Wahai Daud, dengan aku naklah kamu seronok. Jangan seronok benda lain. Kita terbalik seronok dengan makhluk, dengan Tuhan dia jauh. Itu tak betul. Bahaya besar. Allah. Dan kata Syekh Ibnu Arabi rahimallahu ta'ala, apabila banyak atasmu lupa, dan banyak tidur. Dia tidur dua lah tuan-tuan. Satu tidur zahir. Satu lagi yang lagi teruk, tidur batin, dalam, langsung tak ingat Tuhan. Tu tidur dia panggil. Dia tak ingat Tuhan. Orang yang tidur dia tak ingat apa kan. Dia pun lupa dalam lagi teruk. Iaitulah tidur dalam, langsung tak nampak. Maka jangan engkau murka dan jangan engkau berpaling. Maka demikian itu, maka bahawasanya orang yang menilik ia kepada segala asbab serta hak Ta'ala, itu dia panggil syirik ia. Maka jadikan olehmu serta Allah Ta'ala pada barang yang dikendakinya, tiada serta dirimu pada barang yang engkau kendak, tetapi tak dapat tiada daripada istighfar. Faham tu? Mana bila dah berlaku kesilapan pada kita, serahkan tu hak Tuhan sebenarnya. Dia mentaksis. Tapi tugas kita syariat, kita kena bertaubat. Atau mana? Dua jalan.
Syariat menuntut kita bertaubat, cepat beristighfar dan bertaubat. Adapun hakikat, pulangkan balik hakikat kepada Allah. Itu adab syariat dan adab bil hakikah. Kita ada dua adab. Adab syariat maknanya kita kena apa? Bila dah tersilap, bila berdosa, kena wajib bertaubat, pantas segera istighfar. Kalau dapat taat, apa adab dia? Wajib memandang tu kurnia dari Allah dan wajib syukur. Dan kalau kena bala, kena wajib bersabar, lebih tinggi dari rida sampai dia berusaha. Dan kalau diberi nikmat, wajib dia bersyukur dan wajib digunakan pada jalan Allah Ta'ala. Itu dia panggil hukmil waqt. Ya, hukmil waqti. Mana hukum tiap-tiap waktu dia tak lari daripada 4 perkara. Ya, tiap-tiap saat dia mesti salah satu. Sama ada dia duduk dalam taat atau dia terjebak dengan maksiat. Sama ada dia sedang menerima nikmat atau dia sedang diuji oleh Allah. Dan tiap-tiap saat mesti berlaku satu perkara. Maka adab dia tadi dituntutlah. Kalau kita dapat taat, maka pandang kurnia Tuhan, syukurkan dia. Kalau terkena maksiat, cepat kita taubat dan istighfar. Kalau dapat nikmat, pandang kurnia Tuhan, wajib syukur, wajib guna pada jalan dia. Dan kalau sedang diuji, wajib kita bersabar. Itu saja, tak boleh lagi mana-mana boleh. Itu hukmin wakti. Ya, hukum waktu kita kena tunaikan. Maka di sini, dia terkena aja, adabul syariat, wajib segera. Ya, segera bertaubat, cuci balik, bersihkan balik. Adapun hakikat, pandang itu semua adalah dari dia sebagai ujian pada kita. Dan kata setengah malaikat itu tiada daripada orang yang malu, dan tiada daripada orang yang rendah, dan tiada daripada orang yang alim, dan tiada daripada orang yang jahil, melainkan padanya aibun. Semua ada aib kan? An-nas la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia selama nama manusia dia tak sunyi pada tersalah, tersilap dan telah lalai. Kecuali orang yang Tuhan dah piara maksum terlain para rasul dan nabi, sebab dia utusan membawa berita besar, tanggungjawab besar, model besar, ikutan contoh. Sebab tu pada dia ada segala-gala kesempurnaan, Allah Ta'ala jaga tu kekasih dia. Adapun kita biasa ni, macam mana hebat macam mana, dia tak sunyi pada aib. Ada sekali kan tunggu kita tengok jadi. Ada orang datang kat dia kan, tanya, tunggu dia ni gini-gini lapor kan, tak belok kan. Cikgu jawab sepatah, manusia. Gitu. Dia jawab dua patah, manusia. Tu orang tu senyap. Mana faham nak manusia? Bukan dia malaikat. Maksud dia apa? Itulah manusia. Dia ada melakukan kesilapan. Kalau tidak, Tuhan tak namakan dia. Nama dia Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Apa makna pengampun? Kau kena minta ampun. Apa minta ampun? Ada berdosa lah. Kan? Bukan kita dimaksum. Itu maknanya. Cuma kena cepatlah. Jangan tunggu. Kena cepat cuci. Bawa dia cantik. Itu maksud dia. Allah. Melainkan padanya aibun, ada keaiban. Tetapi barang siapa ada kebajikannya terlebih banyak daripada kejahatan dia, nasaya hilang kejahatannya kerana kebajikan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebajikan tu menghapuskan kejahatan. Maknanya kalau timbang besok lebih kebajikan, alhamdulillah. Itu maknanya. Ya. Walhasil dia kena tuan, kena sentiasa muhasabah. Ya. Orang tak ada muhasabah ni macam orang tak tengok cermin satu hari. Siapa satu hari tak tengok cermin tu? Semua tengok cermin. Kan? Pakai baju tengok cermin, semua tengok cermin. Sebab kita nak memperkemaskan. Kalau kita tengok cermin, kita tahulah kat mana kemas, kat mana kena ejah, mana tak betul. Kalau tak tengok cermin, ambil. Jadi kalau cermin zahir, cermin rohani, masa tak pakai. Ya, muhasabah tu cermin rohani kita. Kita cek balik kat mana silap kita, kat mana nak ejah balik. Bukan? Itu maknanya. Kalau kena taat tadilah, wajib syukur. Kalau kena dosa, cepat taubat. Dan sabda Nabi SAW, innallaha yuhibbu kullu mufattinin tawwab. Dan bahawasanya Allah SWT kasih ia, gemar ia, kasih ia akan tiap-tiap orang yang banyak dosa, banyak taubat. Sehingga diwayatkan kalau dosa tu diulang 70 kali satu hari taubat, Tuhan terima taubat. Dosa sama tu. Dia buat kena dosa tu, dia bertaubat sungguh, kemudian kejap lagi jatuh balik, taubat balik. Dia tak membatalkan taubat dulu. Dengan syarat ketika dia taubat, ya, ada rukun dia, tak ada apa. Ya, ketika rukun dia menadam, sesal betul. Ketika dia bertaubat tu, sesal betul.
Jangan ada aku ni dia bisa buat balik tak jadi tu. Dia kena menyesal sungguh-sungguh. Cukup 3 syarat tuan timur. Takdirnya dia lama terkena balik, wajib balik taubat. Itu panggil tawab, orang yang banyak bertaubat. Dia tak sah taubat, tak ada dia punya apa syarat tak cukup. Penyesalan betul tu tak ada. Ya. Kemudian niat betul azam tak ada. Dia buat main-main dengan lidah dia. Itu tuan tak layan, ya, tak masuk, tak sah taubat ni. Dan kata orang bagi Hasan, adalah seorang laki-laki berdosa ia, maka taubat ia, maka berdosa ia, maka taubat ia hingga mati. Maka katanya tiada kulihat ia melainkan daripada perangai segala orang yang mukmin gitu. Tuan macam mana dia orang tengok dia bertaubat, kau tu buat balik, betul bertaubat balik, atau perangai orang mukmin lah. Kalau mukmin apa, dia sentiasa bertaubat, itu maksudnya. Dan kita pakai baju kotor basuhlah kan. Jangan tak basuh, itu bahaya. Dan hanya senya ditanggungkan harap dan takut akan dikau, ya, atas istiqamah dalam permulaan. Ini nak masuk matan bawah ya. Antara raja dengan khauf dia kena seimbang. Ya, macam kereta api kan. Kita tengok dia 50 betul cantik jalan. Kalau sebelah ni sengit, terbalik sini. Kalau sebelah tercabut pula real kan, terbalik pula sini pula, dia kena sama 50-50. Ya. Khauf dengan raja. Khauf harap, raja harap, khauf takut. Kalau dia kuat lagi dia panggil qabdun. Ya. Kalau kuat itu pula bastun. Jadi 2 peringkat ya. Peringkat syariat dia atau peringkat hakikat dia tu ada. Kalau lebih tinggi dia tak panggil raja, dia panggil apa? Basat, maqamul basti. Kalau khauf pula dia kata apa? Maqamul qabd. Ya, qabdi. Waktu Sayyidina Umar kan, dia kata kalau sekiranya dia beritahu semua orang masuk syurga, seorang dia masuk neraka, aku takut yang seorang tu aku. Tu Sayyidina Umar. Pada Sayyidina Umar dia janji, dia jamin syurga dah. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia beritahu semua orang masuk neraka, seorang je masuk syurga, aku harap-harap yang seorang tu lah aku. Tu ringkasnya kan. Nak ringkaskan begitu ni. Kerana fa in aratta an yuftaha laka babur raja'i fashhad ma min. Ni cara kaedah. Nak hasilkan 2 sifat. Ilaika. Wa in aratta an yuftaha laka babul khuzn. Fashhad ma minka ilai. Maka jika engkau kendak terbuka bagimu pintu harap, tu yang kita harap, dan itu sewajibnya. Kita nakkan pintu rajak tu ada kat kita, ya, akan Allah Ta'ala, maka kenapa? Pandang olehmu barang yang daripadanya kepadamu. Bila kita pandang barang daripadanya, daripada Allah, minallah ilayya, kepada kita, ya, apa tuan hantar tuan-tuan? Tak boleh kira kan? Wa in ta'undu ni'matallahi tusuha. Kerana itu nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh tu. Kita bangun tidur tu bersambung nyawa dah bersawan kan. Kita syukur alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin. Suci Allah Ta'ala, segala puji Allah Ta'ala yang menghidupkan balik. Sebab tidur tu mautus sughra, mati kecil. Sebab apa? Roh kita keluar tu. Kita tidur tu sebab tak sadar roh kita keluar. Roh mana keluar tu? Rohul yaqazah. Ya, adapun kalau rohul hayat tu kena beli batu nisan. Kena beli kain kapan. Itu dia panggil rohul yaqazah, roh kesedaran. Bila dia masuk balik dalam kita punya tubuh, pam, kita sedar balik. Ya. Tu kadang dia keluar terus-terus dengan roh layar kali tu. Kulit-kulit dah keras tak ada. Dia tidur terus pun ada juga kan. Jadi maknanya dia balik tu alhamdulillah. Kan? Bangun pula bagus, sihat, tak ada apa-apa, masya-Allah. Jadi bangun terik sebelah hilang jantan. Bangun kena stroke, nak cakap tak boleh macam. Makin semua dah lain-lain penalti punya. Macam-macam penyakit ada kan. Sana dia tangkap, sini dia tangkap. Kan? Ini yang degil pula kata, ini kenapa ni silap kau ubat, bukan silap kau ubat, alamat maut. Penyakit tu alamat maut, dah nak mati dah. So kita bersiap. Kan? Jadi bila pandang kurnia Tuhan, kadang-kadang kita leka, Tuhan bagi lagi pernafasan, boleh bernapas lagi. Kalau dia blok napas kita macam mengelupa kita tentang. Macam ikan kita pisahkan daripada air kan, litik-litik semua nak mati tu. Oh, dahsyat. Besar tak besar pernafasan, kita boleh tarik oksigen boleh naik atas kepala.
Kalau dia tarik oksigen terus naik macam. Sekerat. Ada mula. Pam, stroke berlaku. Macam-macam berlaku. Tu semua kau tu tengok. Wafi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok. Allah Ta'ala kata. Betapa nikmat yang setiap saat. Mata boleh melihat. Nikmat mata tu dia nak bayar. Telinga boleh mendengar. Mulut boleh bercakap. Boleh berbicara. Kaki boleh berjalan. Oh Masya Allah. Itu kalau kita pegang, kita perhati pun tak terperhati. Nikmat terlampau besar. Ada pandang begini. Kita nampaklah sifat raja. Hasil sifat raja. Mengharapkan Allah Ta'ala. Masya Allah. Tuhan masih beri lagi aku hidup. Tuhan masih beri lagi aku nikmat tu, nikmat ni dalam keadaan aku kadang lupa kat dia. Itu dia panggil apa tu? Raja tu dia. Kena pandang apa? Ihsan Tuhan. Lepas tu yang pandang kadang-kadang kena. Dia bila nak pandang ni, bila terkena pun dan terkena maksiat, dah berlaku, kita pandang sifat raja. Sebab kalau dah berlaku maksiat, kita pandang pula sifat hawa ni, raja tak ada, akan dia putus asa nanti. Dia putus asa habis. Aku ni macam ni, wah berat lah kata. Bahaya dah. Terus je lah dia. Syaitan pun cocok je muka kau ni, terus je lah dia kan. Habis jawab ni. Syaitan dia pandai menipu kan. Pandang begitu. Dan dah terkena pasang raja. Tapi sebelum kena maksiat, pasang khauf. Kena pasang sifat bentin. Jangan buat benda ni. Tuhan murka sangat. Itu maknanya. Kemudian kena nak pandang pula sini dia ajar kita, kalau sekiranya nak pandang sifat khauf apa? Pandang iaitu apa? Iaitu barang daripada engkau pula. Kalau babun khuzin takut fasyad ma minka ilai. Tuhan hantar pada kita setiap saat nikmat, rahmat macam-macam. Kita pula tiap-tiap saat hantar kat Tuhan apa? Maksiat, mungkar, derhaka. Kita pandang ini baru kita takut. Orang buat baik kat kita, kita buat sebaliknya. Dan pembuat baik bukan sebarang orang. Dia pemilik segala-gala, mencurahkan rahmat begitu banyak. Tiba-tiba yang kita balas pula benda lah lain. Sepatutnya Tuhan gerakkan nafas kita, kita sambutlah dengan nikmat dia, dengan syukur. Allah. Kan? Dia lepaskan nafas pula. Allah. Apa zikir nafas dia orang pakai? Tarik nafas Allah, lepas nafas Allah. Allah. Sesuai dengan nikmat tu. Kan? Boleh bernafas tu nikmat besar tu. Allah. Jikalau engkau kendak terbuka bagimu pintu harap, pintu raja, babur raja akan Allah Ta'ala, maka pandang olehmu, sila mulahazahkan, murakabahkan barang yang daripadanya, daripada Allah kepadamu. Apa dia? Daripada segala anugerahnya. Tak terhingga, tak boleh kira kita anugerah Tuhan ni. Allah. Darah boleh berjalan tu dah cantik tuan ni. Kalau doktor kata darah awak ni ada masalah sikit ni, dia selalu dibrek. Pekat. Dia tangkap darah tinggi macam-macam tuan ni. Ada kolesterol lah, macam-macam stroll. Sangat tu. Bab darah dia dikaji kan, banyak nikmat kita perhati Allah Ta'ala bagi. Boleh bernapas lagi, bukan? Berjalan cantik, kita punya kesihatan. Allah. Kesihatan kalau nak pergi hospital kan. Nak tahu nikmat sihat pergi hospital lah. Ada kepala tergantung, kaki jongkang, ada kaki terangkat, ada belah perut, macam-macam. 1001 macam penyakit ada kan. Kita tengok kat diri kita tak ada, alhamdulillah sihat. Tak terbayar kan. Kalau Tuhan suruh bayar macam, bayar satu hari RM10 je. Kalau tak bayar aku terik. Marah, parah kita. Ini semua dia free kan, dia free. Nikmat-nikmat semua kita kena mulahazah, fikir benda, parti balik. Baru datang pendekatan kita kat dia ni. Dengan tiada sebab, mana Tuhan bagi kita nikmat ni, boleh bernafas, boleh apa ni semua ni, ada sebab apa? Ada bayar deposit? Tak ada, free dia bagi kan. Dan jikalau engkau kendak bahawa terbuka bagimu pintu percintaan pula, pintu khuzni, mana takut, maka pandang olehmu barang yang daripadamu pada ni. Bila parang pandang pada kita kepada Allah Ta'ala, dia akan datang sifat takut. Sebab apa? Tahulah perangai kita kan. Banyak leka macam-macam. Tuhan hantar benda baik, kita hantar benda sebaliknya. Ini akan datangkan gerun kita dengan Allah. Daripada segala perbuatan yang keji dan jahat adab. Orang buat baik, kita buat sebaliknya. Itu tak elok lah. Ini dengan Allah Ta'ala lebih lagi mana. Benda ni kena sentiasa dimuhasabahkan. Jangan dia buat tak, perasaan dia buat dia, jangan. Itu boleh membutakan mata hati, na'udzubillah. Maka adalah duka cita engkau itu, ada kalanya kerana apa? Takut seksa. Manusia dia duka cita sebab apa? Takut dia diazab. Kan? Dia ada kes, tiba-tiba bicara mahkamah. Kan? Ada orang bisik-bisik, rasa-rasa tak lepas ni, kata, wah dia dah mula takut. Tu
Itu makhluk punya apa? Lokap. Ini Allah Ta'ala punya sana besok bukan masuk saja tuan. Dia punya bakaran yang azab, Masya Allah. Tak boleh ditanggung oleh manusia. Ya, tak ada siapa boleh tanggung azab. Kalau boleh, itu bukan neraka. Neraka tempat azab sehabis-habis azab. Ya. Atau benda boleh mendatangkan kegerunan. Dan ada kalanya kerana takut luput pahala. Dua tu. Sama ada takut kena azab atau takut maknanya terhapusnya nikmat pahala ataupun ganjaran-ganjaran di sana. Dan ada kalanya kerana malu. Dia takut sebab apa? Malu daripada Tuhannya. Ini semua benda-benda dia kena istihdarkan. Dan inilah dia panggil wajah pada tiap-tiap orang yang akil, yang terlebih baik. Ya, jadi maknanya apa? Dia takut sebab apa? Malu. Tuhan lihat kita, Tuhan sentiasa memerhatikan beradab ke Tuhan. Oh, malu kita dengan Ta'ala. Ya, setiap saat kita dipandang lihat oleh Ta'ala. Itu sekali muraqabah. Sentiasa terasakan kita dilihat pandang oleh Ta'ala. Ini orang pandang kita, kita buat tak perasan. Oi. Ya, kalau bapak kita lah dia tengok kita buat dah, dia buat tak pandang. Wah, lama-lama ni terlampau peri. Kalau dia buat tak indah kat orang, ya. Ya, atau hamba punya lebih lagi maknanya. Bila hamba kan dia sentiasa kenapa berjaga-jaga supaya dia mendapat perhatian daripada Tuhan dia mana. Ya, supaya Tuhan tidak murka dengan dia, redha dengan dia. Dan satu lagi, dan jikalau engkau kendak bahawa terbuka bagimu pintu tiap-tiap daripada keduanya, khauf dan rajak, maka pandang olehmu akan tiap-tiap daripada sifatnya dan daripada sifatmu. Sifat kita kena pandang dan sifat dia. Ya. Bila pandang kebesaran Allah, nampak kedilnya dia kita. Yang kecil now kita tak layak dan tak mungkin nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pandang sifat kita. Ataupun pandang macam dia sebut tadi, iaitu apa? Daripada kita dan daripada dia. Daripada dia minan ni'am, nikmat-nikmat. Daripada kita pula macam hal, itu maksudnya. Maka engkau lihat daripada sekira-kira engkau bahawasanya engkau ahli bagi tiap-tiap kejahatan. Walhasil disuruh kita apa? Pandang kita punya banyak kesilapan. Yang pandang kebajikan kita, pandang kesilapan kita. Yang Tuhan punya kita kena pandang rahmat kurniaan dia. Bahawa dia duduk betul. Maka bahawasanya dihikayatkan situ dan daripada sekira-kira bahawasanya ada ia jua bagi tiap-tiap anugerah, maka bersamaan harapmu dan takut, ya, bahawa dapat kita nak balance dua. Bila kita pandang daripada Allah Ta'ala, akan timbul sifat rajak. Bila pandang pada kita, pandang timbul sifat takut. Ya, sifat rajak Tuhan beri. Dia macam anak dah kan, bila buat silap dengan bapak dia kan, budak ni lagi takut kan, ngurutan. Dia menyorok belakang rumah. Dia tengok bapak dia kata, mana anak aku tadi? Dia tengok anak, dia seru. Kan dia nak keluar kepala. Dia kata, mana binatang syaitan? Oh, mampu dia tak keluar tu. Kan? Bapak dia mengamuk atas rumah, dia menyorok. Mana syaitan? Aku dapat, aku titik je kan. Dia kata kan. Oh, memang dia tak keluar, menyorok. Kalau dalam nama cari, mana anak aku tadi? Dia dengar anak tu dia selu ke? Dah selu untuk ni kan. Begitulah kita. Kita pandang rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Tuhan, kita selu. Ya, tapi dia pandang dia murka, dia azab, kita rasa takut. Benda tu kena sentiasa imbang. Dia sentiasa imbang. Kecuali kata ulama dekat ajal kita. Dekat ajal kita kena banyakkan harap daripada takut. Kalau ketika itu nak takut pun dah tak boleh tak boleh bergerak dah, makan pun dah kena suap. Ya. Tu maknanya. Nak buat maksiat dah tak boleh bergerak. Nak berjudi dah tak boleh, nak buat kerja tu pun dah tak boleh, tak boleh bergerak. Maka banyakkan harap. Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangka baik hamba ku dengan aku. Sangka baik apa? Harap Tuhan ampun, harap Tuhan beri rahmat, harap Tuhan tarik nyawa kita itu dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam keredaan dia. Itu banyak simpan harap, ya. Itu di antara pesanan maknanya supaya kita keluar dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian maka dikayakan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana